2.5.2 bahagian 3. Welcome back. Baik, sambung bahagian 3. Harapnya ni bahagian terakhir. Okay, objektif yang sama, kelebihan, muka surat yang sama, 1, 2, 3. Dan dalam video bahagian 1, cikgu dah terangkan kelebihan dan kekurangan sistem RAF. Bahagian 2, cikgu dah terangkan berkaitan dengan kelebihan dan kelemahan sistem ebb and flow. Jadi untuk bahagian yang ketiga ni, cikgu akan terangkan berkaitan dengan kelemahan. Bulan puasa begitulah. Kelebihan dan kelemahan sistem NFT. Ingat, untuk setiap sistem, awak kena boleh untuk senaraikan 2 kelebihan bagi setiap sistem. Jadi, kita kembali ke buku teks. Teks, muka surat 1, 2, 3. Okey. Cikgu dah terang berkaitan dengan rakit dan pasang surut. Sekarang NFT. Baik, NFT ialah Neutron Film Technique. Cikgu difahamkan ada buku teks kamu yang tulis Near Film Technique. Salah dia adalah Neutron Film Technique. NFT. Near. Bukan Near. Neutron. Okay, betulkan kalau ada kesalahan dalam buku teks tersebut. Itu adalah ralat dalam buku teks. Okey. NFT adalah sistem aquaponik yang menggunakan kaedah aliran. Kaedah kitaran. Sebab airnya berpusing. Okay, naik, pergi ke tempat tanaman, turun, pergi ke tempat ikan, naik, turun. Okay. Dia adalah teknik kitaran. Okay, kelebihan yang pertama. Air yang digunakan untuk mengairi tumbuhan adalah sangat sedikit. Kenapa sangat sedikit? Sebab begini ya. Untuk NFT, tumbuhan berada dalam satu medium, satu bekas yang asing berbanding dengan ikan. Okay, jadi bekas yang asing. Biasanya, untuk NFT, kita akan menggunakan paip. Batang paip bulat. Dan awak akan tebuk lubang untuk meletakkan tumbuhan dan akar tumbuhan tu akan mencecah ke bahagian bawah paip tu lah. Okay, duduk dalam, mencecah bahagian bawah paip. Bila guna sistem NFT, air akan dipam daripada kolam ikan tu, daripada tempat ikan naik pergi ke bekas tanaman. Dan disebabkan dia adalah diletakkan dalam paip, maka air yang mengalir tu adalah mengikut kadar air yang dipam oleh pam tu lah. Dan dia akan melalui batang paip tu, sentuh pada akar-akar dan kemudian turun. Jadi air yang digunakan tu sedikit berbanding dengan kalau kita guna sistem rakit dengan sistem pasang surut. Pasang surut tu dia banyak terus. Kalau bekas tanaman tu besarlah, banyaklah air yang digunakan, barulah air tu dikeluarkan. Kalau sistem rakit pun sama juga. Itulah air ikan, itulah air tumbuhan. Jadi NFT ni air dia ikut kadar pam yang airkan. So biasanya adalah sangat sedikit berbanding dengan sistem yang lain. Kenapa dikatakan kelebihan? Sebab bila guna kurang air, kuranglah kos. Kalau banyak air, banyak kos. Sebab bil air kena bayar. Okay. Yang kedua, pam yang digunakan agak kecil. Sebabkan pam yang guna tu kecil, maka air dia pun kecil. Maksudnya, air yang mengalir dalam bekas tanaman tu bergantung kepada kapasiti pam. Kalau pam boleh pam 2 liter air terus, 2 liter lah air yang mengalir. Kalau 1 liter, 1 liter lah air yang mengalir. Okay. Kenapa kelebihan pam yang digunakan? Kenapa pam yang digunakan agak kecil tu menjadi kelebihan? Sebab bila pam yang kita guna tu kecil, maka kuranglah bekalan elektrik yang diperlukan. Kuranglah kuasa voltan dan arus elektrik yang perlu digunakan. Jadi sedikit sebanyak bil elektrik yang digunakan tu kurang berbanding dengan kalau kita guna pam yang besar. Bila pam besar, maksudnya tenaga elektrik lagi banyak. Bila lagi banyak, lagi mahal bil. Itu sifir dia. Okay. Kelebihan yang pertama, air yang mengairi tumbuhan sedikit. Yang kedua, pam yang digunakan agak kecil. Dan yang ketiga ialah kelebihan dia. Ayat ni diumpama macam bukan kelebihan. Productivity tidak setinggi sistem RAF. Tetapi cukup untuk memberikan hasil yang memuaskan. Kenapa masih dikirakan sebagai kelebihan? Sebab kalau kita nak bandingkan dari segi productivity, yes, RAF productivity dia paling tinggi. Lebih kedatangan tadi, paling tinggi. Mungkin NFT mungkin berada di bawah sedikit daripada RAF. Maksudnya productivity-nya masih lagi memuaskan
walaupun tidak setinggi sistem PAM. Sebab itulah dinamakan kelebihan juga. Okey, apa kekurangan dalam sistem NFT ni? Apa kekurangan sistem NFT? Sistem NFT memerlukan penapis tambahan bagi menapis barang kotoran masuk ke dalam tangki ikan. Okey. Jadinya bila awak menggunakan sistem NFT, air akan mengalir melalui batang pipe yang mengandungi tanaman. Jadinya air itu mengalir terus dan kemudian turun semula ke dalam tangki ikan. Jadinya air itu mungkin membawa sekali segala kekotoran yang ada. Jadi perlu ada satu penapis untuk tapis dulu untuk pastikan air yang kembali ke dalam kolam ikan tu adalah air yang lebih bersih. Biasanya penapis tu akan diletak di kawasan ni. Kawasan aliran air keluar. Yang kedua, kelemahan yang kedua, penyemaian benih tidak boleh dilakukan secara terus pada sistem NFT. Lebih kurang macam sistem RAM. Kenapa tak boleh ditanam secara terus? Sebab untuk sistem NFT, kita kena pastikan akar tu sentuh bahagian bawah batang pipe tu. Akar tu cecah lantai lah kiranya, lantai. Akar tu cecah lantai supaya air yang mengalir tu boleh bersentuhan dengan akar. Barulah akar boleh serap air. Kalau akar tu tergantung, air dia kat bawah, macam mana akar tu nak serap air? Air kat bawah tak capai. Jadi kena pastikan tumbuhan tu sedikit besar, mempunyai akar yang agak panjang, barulah boleh ditanam ke dalam bekas sistem NFT ni. Sebelum tu dia kena semai dekat tempat lain dulu. Dah besar sikit, akar panjang, barulah ditransfer, ditukarkan ke dalam bekas tanaman dalam NFT. Lebih kurang macam rough juga. Sebab kita kena pastikan akar tu boleh cecah air. Jadi dia macam, kenapa dia jadi kelemahan? Sebab dia macam agak leceh lah. Sebab awak kena tanam tempat lain dulu, tunggu dulu, lepas tu barulah bawa masuk. Dia 2-3 kali kerja. Kalau sistem contoh macam sistem MFlow yang cikgu dah terangkan dalam video bahagian 2 tu, dia lebih senang. Bubuh je benih kat situ, nanti dia tumbuhlah kat situ. Awak tak payah buat kerja 2 kali, nak kena transfer sana, transfer sini, nak kena ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Dah macam lagu rap yang popular. Okay, jadi itu adalah kelemahan sistem NFT. Okay, cikgu akan ulang balik. Ada 3 kelebihan sistem NFT, iaitu yang pertama, air yang mengairi tumbuhan ada sangat sedikit. Yang kedua, pam yang digunakan agak kecil, jadi menggunakan kurang tenaga elektrik. Yang ketiga adalah produktivitinya cukup untuk memberikan hasil yang memuaskan. Ada 2 kelebihan, iaitu perlukan penapis tambahan, dan yang kedua, perlu semai benih kat tempat lain dulu. Barulah boleh masuk dalam sistem NFT. Jadi selesai ketiga-tiga sistem reka bentuk aquaponik, cikgu terangkan kelebihan dia dan juga kelemahan dia. Apa yang awak kena buat? Awak kena ingat sekurang-kurangnya 2 kelebihan. 2 kelebihan bagi setiap sistem reka bentuk aquaponik, dan barulah awak boleh capai kriteria kejayaan pada hari ini. Kita akan bertemu lagi dalam video akan datang minggu depan, insyaAllah. Cikgu akan terangkan berkaitan dengan 2.5.3 mengenai pasti komponen aquaponik. Boleh terus baca ulang kaji siap-siap, belajar siap-siap untuk muka surat 124 sampailah muka surat 125 supaya mudah untuk awak hadam apa yang cikgu akan terangkan minggu depan. Okay, kita jumpa lagi. Sarang hai. Bye.